Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, boleh dengar ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Para jemaah, sahabat-sahabat yang dikasihi, alhamdulillah pagi ini pagi Jumaat, bersamaan dengan berapa dah hari ini? 28. 28 Mei sama dengan berapa? 17. 3. Hari ini 16. 16. Hari ini sudah 16 Syawal. Alhamdulillah. Cukup seminggu dah. Masuk kita mula minggu lepas hari Jumaat selepas hari raya. Jadi alhamdulillah sehingga hari ini kita masih diberi kesihatan yang baik dan masih boleh meneruskan kelas tadabbur kita untuk ialah setiap pagi lepas subuh. Para jemaah yang dirahmati Allah, untuk sambungan ayat yang kita dah baca kemarin, cuma tak sempat untuk huraian secara lebih detail. Itu ayat 8 dan ayat 9. Tajuknya berhubung dengan alaqatul muslimin bi ghairihim, hubungan orang Islam dengan yang lain. Maksud yang lain tu sama ada yang kafir zimmi dan juga kafir harbi. Apakah yang Allah Ta'ala tentukan dari segi prinsip atau kaedah yang perlu kita pegang. Jadi kita ulang baliklah, kita baca semula ayat yang telah kita baca kemarin untuk ulangan. Kemudian kita lihatlah apa yang kita boleh petik daripada ayat ni berhubung dengan kedudukan Ahlul Zimmah dalam negara Islam, dan apakah sebab yang membawa kepada turunnya ayat ni, sebab nuzul ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين لم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. ومن يتولهم فأولئك هم
الظالمون ومن ومن يتولهم فأولئك فأولئك هم هم الظالمون. الظالمون. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. Tidaklah Allah Ta'ala melarang kamu terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu pada agamamu, dan tidak juga mereka mengusir kamu daripada negerimu. Yani Allah Ta'ala tidak melarang orang-orang beriman daripada tabarruhum, untuk kamu berbuat baik terhadap mereka dan berlaku adil. Yani diizinkan untuk kita berbuat baik dan berlaku adil, ataupun kita boleh bermuamalah, berinteraksi, berurusan dengan orang-orang bukan Islam yang tidak memusuhi kita, walaupun berbeza agama, walaupun berbeza pegangan hidup. Inna Allah yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai orang-orang yang berlaku adil. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid din, bahawasanya yang hanya Allah Ta'ala larang. Dalam bahasa Arab, innama ni dipanggil adatul hasri. Larangan Allah Ta'ala hanya terbatas. Biasa kalau kita terjemah innama dengan sesungguhnya, itu tidak tepat sebenarnya. Sebab innama dia bukan taukid. Kalau taukid inna, di sini inna dia tak boleh masuk dengan yanha sebab dia fi'il, dia mesti masuk dengan isim. Tapi kalau innama, dia boleh masuk dengan fi'il, kata kerja, atau dia boleh masuk dengan isim, kata nama. Sebab innama kegunaannya untuk adatul hasri, nak menyatakan dihadkan, dibataskan, iaitu Allah Ta'ala melarang kamu hanya terhadap orang-orang yang memerangi kamu kerana agamamu. Ini orang-orang kafir yang memusuhi umat Islam kerana orang Islam itu adalah Islam. Dan mereka bertindak mengusir kamu daripada rumahmu, daripada tanah airmu. Bahkan mereka tolong-menolong, bantu pula orang lain untuk mengusir kamu keluar. Yang ni orang-orang Islam, orang beriman tidak boleh tawallahum, tak boleh kamu memberi wala', memberi kesetiaan, kepercayaan kepada orang yang jelas permusuhannya. Sesiapa yang bertindak begitu, maksudnya sesiapa yang memberikan wala', memberikan kepercayaan, kesetiaan kepada orang yang disebut kafir harbi ni, untuk ayat ke-9 ni, faulaika humuz zalimun, mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi ayat ke-8 tentang golongan yang disebut kafir zimmi, ayat ke-9 tentang kafir harbi. Itu dua kedudukan yang berbeza, dan kita kena faham molek ni sebab kalau yang ayat ke-8 tentang ahlul zimmah, kafir zimmi ni memang ada tempat kita lah. Sebab kita Malaysia ni bukan satu negara ni Islam lah ke, ramai lagi yang tidak menganut agama Islam. Adapun kedudukan kafir harbi ni, dia kena ada dawabit, beberapa ketetapan yang perlu kita tahu untuk diletakkan ia dalam kategori yang harbi. Kalau tidak jelas, mereka itu memusuhi kita, soal berbeza agama itu urusan mereka dengan Allah. Tapi selagi mereka tidak memusuhi kita, maka boleh kita berlaku baik. Tapi bila jelas permusuhan, itu tidak boleh. Adapun tentang sebab nuzul, sebelum kita lihat secara lebih detail tentang hukum-hukum ahlul zimmah, ini yang perlu kita tahu. Bahkan mereka juga kena tahu ni, kerajaan kena war-warkan kepada orang bukan Islam yang duduk dalam negara kita, apa tanggungjawab mereka sebagai warga negara non-Muslim dalam sebuah negara Islam. Dan apa pula kita punya kewajipan kita bila berurusan dengan mereka. Kita sebagai orang Islam, apa yang kita perlu buat. Baik, kita lihat sebab nuzulnya. Dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka, kisahnya yang disebut oleh Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Asma ni adik-beradik dengan Aisyah radhiyallahu anha. Maknanya dia ni adik ipar Nabi lah, sebab Aisyah tu isteri Nabi. Satu hari kata Asma, qadimat alayya ummi, qadimat ummi wa hiya musyrikah fi ahdi Quraisy.
ibuku telah mahu datang menemuiku. Mak dia tidak masuk Islam. Kita rasa pelik dah sejarah, baca sejarah. Abu Bakar As-Siddiq di antara sahabat Nabi yang terawal meluk Islam. Tapi isteri dia tak masuk Islam. Bila tak masuk Islam, terpisahlah. Kata Asma, satu hari ibu saya yang wahia musyrikah, seorang wanita musyrik. Semenjak daripada zaman Quraisy, dia mahu datang berjumpa dengan aku. Lalu dia pun rasa macam, kalau tak terima kunjungan ibu dia macam bersalah pula sebab dia ibu. Tapi nak terima kunjungan dia, nak terima kedatangan dia ni seorang yang belum Islam. Lalu dia pun datang jumpa Nabi. Dalam riwayat lain disebut, dia pergi jumpa Aisyah radhiyallahu anha, untuk Aisyah tanya kepada Nabi SAW, adakah dia boleh temui ibu dia? Sebab mak dia ni mari dalam keadaan sangat baiklah. Sebab dia sebut, inna ummi qadimat wahiyya raghibah. Ibu saya datang nak jumpa saya dan dia ni sangat berminat. Berminat maknanya mari dengan sungguh-sungguh untuk jumpa saya, bukan mari nak balah. Kelantan kata bukan mari nak bermusuh. Ada pendapat mengatakan raghibah dalam hadis ni yang disebut oleh Asma ni, dengan maksud dia ada minat untuk memahami Islam, untuk mendekati Islam. Sebab tu dalam perbahasan ulama fiqh berhubung dengan ta'rif golongan mu'allaf, kita biasa faham mu'allaf ni orang kafir yang baru masuk Islam, yang kita nak jinakkan hati dengan Islam. Ada juga yang memberikan takrif mu'allaf ni orang yang belum Islam tapi menunjukkan minat untuk mendekati Islam. Jadi kita nak tarik dia untuk dia lebih berminat memahami ajaran Islam, dan insya-Allah dengan sebab itu dia dapat hidayah dan dia terima Islam. Jadi bila tanya Nabi pun jawab, na'am, boleh. Nabi kata, sili ummaki, boleh kamu hubungkan silaturrahim dengan ibu kamu. Jadi soal dia datang jumpa kamu, boleh kamu temui dengan dia dan layan dia dengan baik. Lalu tunggulah ayat ni, la yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din. Allah Taala tidak melarang kamu untuk berbuat baik terhadap orang yang tidak memusuhi kamu dalam agama. Peristiwa ini mengingatkan kita kepada pesanan Allah Ta'ala, itu dalam suratul Luqman. Di antara yang Allah Ta'ala pesan kepada kita, ni pun ada kaitan dengan kisah Luqmanul Hakim, iaitu wa wassaynal insana biwalidayhi. Kami telah berpesan, berwasiat kepada manusia terhadap dua ibu bapanya, iaitu perlu berbuat baiklah. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandungkan anak itu satu kesusahan demi satu, maknanya tempoh susah yang berperingkat-peringkat daripada awal kandungan sehinggalah melahirkan anak. Kemudian wa fisaluhu wa hamluhu wa fisaluhu hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain, dan tempoh memisahkan susuan itu selama 2 tahun. Maka hendaklah anishkurli waliwalidayya waliwalidaika, hendaklah kamu anishkurli waliwalidaika, hendaklah kamu bersyukur kepada aku dan berterima kasih kepada dua ibu bapamu. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam ayat selepasnya dalam suratul Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi, jika mereka, yakni kedua ibu bapa, bersungguh-sungguh memaksa kamu untuk mengsyirikkan aku, yakni sekiranya ibu bapa yang belum Islam paksa si anak yang dah masuk Islam supaya kembali kepada agama asal, agama jahiliah. Sedangkan perkara itu tidak ada ilmu pengetahuan bagi kamu, benda yang kamu tak sepatutnya kembali kepada agama terdahulu ataupun murtad, atau fala tuti'huma, tak perlu si anak ini taat kepada kehendak dua ibu bapanya. Dalam kes itu sahaja. Tapi dalam hal-hal yang lain, wasahibhuma fid dunya ma'rufah, hendaklah si anak itu bersahabat ataupun berurusan bergaul dengan ibu bapa yang belum Islam secara pergaulan yang baik. Wasahibhuma fid dunya ma'rufah, hendaklah si anak
bersahabat atau bergaul dengan ibu bapa secara yang baik. Ini ibu bapa yang belum Islam. Kalau yang dah Islam tu itu dah kita ketahui memang wajib albir, berbuat baik pada ibu bapa. Ada dalam riwayat lain disebut daripada Abdullah bin Az-Zubair. Siapa Abdullah bin Az-Zubair? Abdullah bin Az-Zubair apa kaitan dengan Asma? Ini kalau tak baca sejarah sahabat tak tahu. Abdullah bin Az-Zubair itu anak Asma lah. Abdullah bin Az-Zubair ini anak kepada pasangan Az-Zubair bin Al-Awwam dan isteri Az-Zubair adalah Asma binti Abu Bakar. Maknanya Abdullah bin Az-Zubair ini anak saudara kepada Aisyah. Abdullah bin Az-Zubair, baik. Dia ada saudara dia nama Urwah. Tapi Urwah ni dia lahir kemudian. Dia selepas itulah adik dia. Baik. Kata Abdullah bin Az-Zubair, telah datanglah Qutailah binti Abdul Uzza kepada anak perempuannya Asma binti Abu Bakar. Asma tu ibu dia lah. Ibu kepada Abdullah bin Az-Zubair. Jadi ibu kepada Asma namanya Qutailah binti Abdul Uzza. Itu disebut dalam riwayat yang lain. Dengan membawa hadiah, beberapa jenis hadiah. Seorang ibu mungkin dah lama tak jumpa anak dia, rasa rindu, bawa macam-macam hadiah. Cuma si anak ni Asma ni rasa serba salah. Fa'abat Asma an taqbala hadiyataha au tudkhilaha baitaha. Jadi Asma tidak mahu. Asma merasa enggan tidak mahu untuk terima hadiah daripada ibunya atau membenarkan ibu masuk ke rumahnya. Hatta arsalat ila Aisyata, sehingga dia menghantar seorang wakil ataupun panggil seseorang untuk pergi jumpa saudara perempuan dia Aisyah, untuk bertanya kepada Nabi SAW. Lalu Nabi jawab atau Nabi suruh untuk dia terima hadiah pemberian ibunya dan boleh dibenarkan ibunya masuk dalam rumah. Ini kita kena faham ya. Jadi kalau mungkin ada sesiapa di antara kita yang dulu asalnya dia tidak Islam, kemudian dia masuk Islam, tetapi ada lagi dalam kalangan keluarga dia yang belum Islam, maka jangan tunjuk sikap bermusuh. Kita kena tunjuk sikap baiklah. Sebab kita nak dakwah dia. Kalau kita bermusuh, seolah kita menutup terus pintu dakwah untuk buka hati mereka terima Islam. Jadi kalau mereka seorang yang open-minded, minda fikiran terbuka, maka boleh dibawa berbincang tentang urusan agama, supaya mereka nampak kebaikan-kebaikan Islam itu untuk manusia. Dalam ayat ini Allah Ta'ala tidak melarang untuk orang-orang beriman berbuat baik. Maksud berbuat baik di sini albir wal ihsan wa fi'lil khairi ilal kuffar. Untuk berbuat kebajikan, berbuat ihsan, berbuat al-khair, apa-apa kebaikan kepada orang-orang kafir. Selagi mana mereka itu tidak mengganggu kita, tidak memerangi kita, tidak memusuhi kita. Lebih-lebih lagi kalau dalam kalangan kaum wanita dan anak-anak yang masih kecil, ini orang-orang bukan Islam yang perempuan ataupun yang sudah tua, yang masih kecil. Lebih-lebih lagi kalau mereka itu adalah ahli keluarga kaum kerabat. Jadi boleh dihubungkan silaturrahim, boleh menerima mereka sebagai ad-diyafah, sebagai tetamu kalau mereka datang ke rumah, dan tidak boleh diusir mereka dari rumah mereka, dan tidak salah untuk berlaku adil. Berlaku adil ini bertindak benar. Kalau mereka tidak buat salah, tidak boleh kita hukum salah, walaupun berbeza agama. Dan perlu ditunaikan janji, perlu ditunaikan apa-apa amanah yang diberikan, dan perlu juga wa'ifa. Ini saya baca daripada tafsiran At-Tafsirul Munir oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Dia kata perlu wa'ifa asmanil mustarayat kamilah ghair manqusah. Perlu ditunaikan, dipenuhkan segala harga-harga barang yang dibeli secara sempurna. Ni kalau kita ni pergi beli kedai Cina, mungkin kita beli, wallahualam lah, mungkin kita beli tak bayar penuh lagi. Kita kata baki nanti tu yang ada lagi beberapa ringgit tu kita akan bayar kemudian.
Kemudian kita buat tak ingat, buat tak reti. Jadi kita dah dikira buruan. Barang yang kita beli tadi belum habis lagi dibayar. Kita berkata tak apalah, aku tak bayar pun, dia pun bukan Islam pun. Itu salah. Itu dikira salah sebab kita dikira berlaku tidak adil. Ataupun kita berhutang dengan mereka. Berhutang tapi dengan syarat tak tiba dengan riba lah. Tapi kalau kita nak jelaskan hutang, kena jelaskan dengan baik. Jangan kita pula tunjukkan contoh yang tidak baik kepada orang bukan Islam. Ayat ini bermaksud Allah Subhanahu wa taala la yanha, tidak melarang daripada birri ahli ahdi, daripada berbuat baik terhadap orang-orang yang telah ada perjanjian dari kalangan orang-orang kafir yang telah berjanji dengan orang mukmin untuk tarkil qital, meninggalkan daripada berperang. Mereka duduk tinggal dalam sebuah negara Islam dan mereka telah membuat ta'ahud, perjanjian yang mereka tidak akan kacau kita, mereka tidak akan perangi kita dan mereka tak akan timbulkan huru-hara, tidak akan buat tindakan provokasi. Itu dia punya janji. Kalau dia langgar janji, habislah. Habislah. Mereka akan diserai lah kalau ikut asal. Sebab tu kita melihat banyak berlaku dalam sejarah Nabi. Asalnya adalah tempat tu okeylah, asalnya telah ada perjanjian, ada ta'ahud ataupun ada muahadah, perjanjian, kemudian mereka langgar perjanjian. Bila langgar perjanjian maka berlakulah selepas itu peperangan. Dan tidak dilarang untuk bermuamalah dengan mereka, itu berurusan dengan cara yang adil. Sebagaimana contoh kabilah Khuza'ah. Ini zaman Nabi ada satu kabilah Khuza'ah. Mereka di antara orang-orang yang telah ahadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tarkil qital. Mereka telah berta'ahud, membuat perjanjian dengan Nabi untuk tidak memerangi Nabi dan umat Islam di Madinah. Para jemaah yang dirahmati Allah, jadi ayat ni sebenarnya ada kaitan dengan persoalan tentang ahlu zimmah. Kalau kita belajar fiksiasi kedudukan orang-orang kafir dalam negara Islam, dia ada 4. Yang pertama, kalau jelas permusuhan maka dia dipanggil kafir harbi. Itu disebut dalam ayat selepas ni, ayat yang ke-9 kan. Ayat ke-9 tu. Kemudian kafir zimmi yang disebut dalam ayat ke-8. Kemudian kafir mu'ahad, golongan kafir yang ada perjanjian khusus. Zimmi ni dia ada perjanjian juga, tetapi boleh difahami kesediaan mereka untuk tunduk pada kerajaan Islam apabila mereka membayar apa yang disebut cukai jizyah. Jizyah ni para jemaah boleh rujuk dalam ayat 29 surah At-Taubah. Surah At-Taubah. Jadi kalau orang-orang kafir yang duduk dalam negara Islam bersedia untuk tunduk kepada segala undang-undang dan peraturan kerajaan Islam, semualah. Semua. Sama ada undang-undang jalan raya, undang-undang yang ada kaitan dengan apa yang kerajaan tentukan, mereka berhak diberi zimmah. Zimmah maknanya perlindungan. Maka keluarlah istilah kafir zimmi, menunjuk kepada ahlu zimmah, orang yang ada kelayakan untuk diberi perlindungan. Tetapi sekiranya mereka tidak bersedia untuk tunduk, maka tidak boleh dipanggil kafir zimmi. Salah satu cara untuk melihat mereka tunduk atau tidak, itu jizyah. Itu istilahnya jizyah. Saya pernah tanya beberapa para sahabat di kalangan sains-sains yang lain lah, kawan-kawan yang lain yang juga di kalangan orang-orang yang belajar tentang masalah ni. Dia kata sebenarnya istilah jizyah itu disebut dalam Quran, itu satu istilah yang secara syar'inya begitulah. Cuma kalau kita melihat dalam konteks negara kita, bila non-Muslim, contohnya mereka bekerja, mereka bayar cukai kepada kerajaan, cukai pendapatan dan sebagainya, itu adalah juga sebagai suatu simbolik, sebagai suatu kinayah kepada kesediaan mereka untuk tunduk kepada kerajaan Islam. Jadi ada 3 dah situ, harfi, zimmi, mu'ahad. Satu lagi kafir musta'man. Musta'man yang layak diberi keamanan.
Contohnya macam pelancong-pelancong asing daripada luar negara kita, tapi musim Covid ni tak ada lah. Sebelum ni lah, sebelum Covid-19 ni, negara kita di antara negara yang ramai pelancong-pelancong asing, termasuklah daripada Korea, China, Jepun, dan kebanyakan mereka ni bukan Islam. Tetapi apabila pihak kedutaan Malaysia mengeluarkan visa membenarkan mereka masuk, mereka itu layak diberi keamanan, perlindungan, tapi bersyarat mereka tidak boleh langgar undang-undang negara kita. Kalau mereka buat sesuatu yang melanggar undang-undang, maka pihak berkuasa boleh bertindak, sama ada mereka dihukum dengan undang-undang negara kita atau mereka disuruh pulang ke negara asal mereka. Jadi hak kita nak bincang tu yang kedua, iaitu kafir zimmi ataupun ahlu zimmah. Secara istilahnya zimmi ataupun zimmah ni orang-orang bukan Islam dan Muslim yang merdeka hidup dalam negara Islam. Mereka diberi perlindungan sebagai ganti kerana mereka membayar cukai perorangan, cukai per kepala. Secara istilahnya disebut jizyah. Para jemaah boleh rujuk dalam surah At-Taubah ayat 29, berbunyi qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Hendaklah kamu memerangi orang-orang yang tidak beriman dengan Allah, yang tidak beriman dengan hari akhirat. Wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluh. Mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitab. Dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar. Mereka ni dalam kalangan ahlul kitab, sehinggalah hatta yu'tul jizyah an yadin wa hum saghirun. Sehinggalah mereka memberi atau menyerahkan jizyah. Jizyah ni suatu bayaran tertentu mengikut kemampuan. Dia tak ada kadar yang khusus, dia bergantung kepada individu tu. Kalau zakat dia dah ada dah. Dia punya 2.5%. Jadi kalau kita melihat kembali dalam negara kita, secara spesifiknya kalau kita nak guna istilah jizyah, itu saya tak jumpa lah. Kita tak jumpa itu kerajaan menggunakan cukai jizyah, cukai individu kepada orang-orang bukan Islam dalam negara kita. Jadi kita melihat di sini, umat Islam dia ada dua perkara yang mereka perlu laksanakan, iaitu perlu bayar zakat harta benda, sebab itu dah ada dalam rukun Islam zakat. Dan bagi yang bekerja, dan memang kita semua dia bekerja, sama ada kerja kerajaan, kerja sendiri, sektor swasta, dan kita tak terlepas daripada bayar income tax, cukai pendapatan. Cukai pendapatan ni tak ada dalam hukum Islam, ini hukum negara, tapi kita wajib bayar sebab termasuk dalam ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ta'atlah kepada Allah, ta'atlah kepada Rasul dan juga ulil amri. Jadi bila seseorang tu tak mahu bayar cukai pendapatan, padahal dia layak kerana pendapatan dia besar, bermakna dia telah langgar perintah Allah dalam ayat ulil amri minkum. Selagi pemerintah tidak suruh kita buat perkara yang membawa kepada dosa dan maksiat, maka kita kena akur. Adapun orang bukan Islam yang kita tahu mereka hanya bayar cukai pendapatan, mereka tidak wajib bayar zakat sebab zakat untuk orang Islam. Tetapi adakah mereka dikenakan jizyah? Setakat ini tidak diketahui adanya bayaran khusus yang disebut jizyah. Baik. Lalu mereka itu layak menerima perlindungan dan keamanan. Hukum Islam ini bersifat universal, menyeluruh. Para ahli zimmi mendapat hak sebagaimana rakyat lainnya yang Muslim. Iaitu mereka mendapat hak untuk dilindungi, dijamin kehidupannya dan diperlakukan secara baik dalam segala bentuk muamalah. Termasuk yang telah saya sebut contoh tadi. Kalau kita berurusan dalam bab hutang piutang dengan mereka, dalam bab jual beli contohnya, kita tidak boleh menipu mereka walaupun mereka ni bukan beragama Islam. Kedudukan mereka di hadapan penguasa dan hakim adalah sama. Kalau mereka bersalah, mereka perlu dihukum. Kalau mereka tidak bersalah, ya, mereka tidak berhak dihukum. Maka tidak ada dalam Islam diskriminasi apapun
yang membezakan antara mereka dengan warga negara Muslim. Terdapat dalam satu riwayat hadis, tapi dalam hadis tu dia tak sebut dengan istilah zimni, sebut dengan istilah mu'ahad. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, man qatala mu'ahadan, sesiapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, orang kafir yang ada perjanjian khusus, maknanya mereka ni berhak dilindungi kerana ada ta'ahud, perjanjian khusus dengan pihak berkuasa Islam. Sesiapa yang bunuh orang kafir ni, dia bukan kafir harbi tapi kafir mu'ahad. Si pembunuh tu lam yarih raihatal jannah, tidak akan mencium, dapat menghidu bau syurga. Wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina yauman, sekalipun bau kewangian syurga itu sudah dapat dihidu daripada jarak perjalanan 40 tahun. Maknanya besar kesalahan kita bunuh kafir mu'ahad, sebab mereka ada hak untuk dilindungi. Kalau ada kes kesalahan yang mereka buat, mereka perlu dihadapkan ke muka pengadilan. Pernah berlaku zaman Nabi SAW, seorang lelaki Yahudi dan juga lelaki dan perempuan Yahudi, lelaki dan perempuan, tapi dua-dua Yahudi, mereka melakukan kesalahan zina. Mereka duduk dalam kota Madinah, dalam keadaan mereka ada perjanjian dengan Nabi SAW dan umat Islam di Madinah yang kita panggil termaktub dalam Piagam Madinah. Termaktub dalam Piagam Madinah yang melibatkan macam mana sistem muamalah antara bukan Islam dengan Islam. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fa'in sekiranya mereka datang kepada kamu, dalam surah Al-Ma'idah, fa'in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum, fa'in ja'uka fahkum bainahum, sekiranya mereka datang kepada kamu untuk dicari keputusan bagi kes yang berlaku sesama mereka, maka Allah Ta'ala kata hendaklah kamu menghukum sesama mereka, iaitu boleh diputuskan hukuman berdasarkan hukum Al-Quran. Tetapi wa in tu'rid anhum, sekiranya mereka berpaling tidak mahu ikut hukum Islam, maka falan yadurruka syai'a, mereka tidak dapat membahayakan kamu sedikit pun. Jadi orang-orang Yahudi di Madinah zaman Nabi, kalau mereka tidak memusuhi Nabi, sama ada mereka termasuk dalam kalangan ahlul zimmah, kalau setengah kabilah yang ada perjanjian khusus, mereka termasuk dalam kategori kafir mu'ahad, maka mereka diberi pilih. Bila timbul satu kes, sama ada mereka nak selesaikan sendiri mengikut agama mereka, ataupun mereka nak jumpa Nabi, nak cari penyelesaian ikut hukum Quran, boleh juga, mereka diberi pilih. Berdasarkan ayat 42 dalam suratul Ma'idah. Dan Allah Ta'ala pesan, wa in hakamta fahkum bainahum bil qist, jika engkau ya Muhammad menjatuhkan hukuman untuk mereka, maka hukumlah pada mereka itu dengan cara yang adil. Jangan yang adil, maka kena ikut hukum yang betul lah. Jangan pula sementara kau buat kesalahan tu orang Yahudi, maka dilebihkan hukuman. Sebab kita faham dalam Islam, kalau yang berzina tu orang yang belum berkahwin, maka dia akan dipukul ataupun di rotan mi'ata jaldah, 100 sebatan. Maksudnya kalau yang melakukan kesalahan sama tu bukan Islam, kalau zaman Nabi Yahudi lah, sebab kabilah Yahudi ni ramai di Madinah, maka hukumannya sama juga, 100 juga. Jangan pula sementara dia Yahudi, mentang-mentang dia Yahudi, tak boleh nak ubah, kena tambah ni 150 sebatan. Allah Ta'ala pesan, wa in hakam tafahkum bainahum bil qist. Jika kamu menghukum sesama mereka, maka hukumlah dengan cara yang adil. Maka di ayat itu, ayat 42 suratul Ma'idah, Allah Ta'ala sebut, innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah Ta'ala suka kepada orang yang berlaku adil. Jadi pengakhiran ayat 42 suratul Ma'idah sama dengan akhir ayat ke-8 surah Al-Mumtahanah. Apa maksudnya?
sama ada dengan orang Islam, dengan kafir zimmi, dengan kafir muahad, kita wajib berlaku adil. Wajib berlaku adil. Para jemaah yang dirahmati Allah, ada satu kes berlaku di Madinah. Dalam tafsir Ibn Katsir panjang dibawa riwayat hadis-hadis tentang kisah tu. Salah satu yang disebut tentang seorang yang bernama Tu'mah. Adalah seorang sahabat nama Tu'mah. Boleh rujuk dalam tafsiran ayat 105 tu. Satu kisah yang diriwayatkan dalam tafsiran ayat tu, bila satu barangan milik seorang Islam hilang. Rupa-rupanya yang mencuri tu adalah orang Islam. Dia curi, lepas tu barang yang hilang tu dia letakkan di rumah, dekat dengan rumah seorang Yahudi. Maka timbullah sangkaan buruk, orang kata Yahudi lah yang curi. Jadi bila kes tu dibawa kepada Nabi, hampir-hampirlah Nabi menghukum Yahudi itu yang bersalah sebab barang yang dicuri itu ditemui di rumah dia. Tapi sebenarnya bukan dia yang curi, si Yahudi telah difitnah. Yang mencuri sebenarnya seorang Muslim. Tetapi tak tahulah, mungkin ini satu tindakan provokasi, dia nak mencuskan apa-apa sebab. Jadi turunlah ayat, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima arakallah. Para jemaah boleh rujuk dalam ayat 105 sebab ayat ni ada kes yang pernah berlaku antara seorang Islam dengan Yahudi. Dan Yahudi ni sama ada letak di bawah kategori zimmi ataupun kafir muahad. Sesungguhnya kami turunkan kepada kamu kitab Al-Quran untuk kamu menghukum sesama manusia dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Wala takul lil khainina khasima. Janganlah kamu jadi orang yang mempertahankan pihak yang khianat. Pihak yang khianat dalam ayat ni bukan Yahudi, orang Islam tu yang khianat, dia yang curi. Maka Allah Ta'ala suruh pada Nabi, wastaghfirillah. Khitab khusus pada Nabi, wastaghfirillah, mintalah ampun kepada Allah. Wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum. Jangan pula kamu mahu berhujah bagi mempertahankan orang yang telah mengkhianati dirinya. Maksud yang mengkhianati Muslim yang mencuri barangan seorang Muslim yang lain, kemudian diletakkan barangan yang dicuri di rumah seorang Yahudi. Jadi Yahudi itu tak bersalah. Dalam kes kecurian itu dia tak bersalah. Dia telah dikhianati. Betul dia ni seorang yang kafir, tetapi dalam kes ni dia tak bersalah, maka Islam menyuruh kita berlaku adil. Islam menyuruh dia berlaku adil. Yang dihukum hanyalah yang benar-benar bersalah. Kalau bersalah tu Muslim, Muslim lah. Kalau yang bersalah dalam kes tu seorang bukan Muslim, maka dialah yang bersalah. Jadi bersalah atau tidak perlu kepada dibicarakan untuk dicari sebabnya, apa buktinya, siapa yang mendakwa dan sebagainya lah, mengikut kaedah-kaedah ahkamul qada fil Islam, hukum. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, kita nak ringkaskan untuk kita bincang tentang sedikit apakah iltizamat ahli zimmah. Kalau kita nak petik secara panjang dalam kitab ni, kalau para jemaah rajin baca, dia Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dia ada kitab khusus tebal, kitab Ahkam Ahlul Zimmah. Ahkam Ahlul Zimmah, hukum-hukum yang berkenaan dengan Ahlul Zimmah, iaitu orang-orang kafir zimmi yang tinggal dalam negara Islam. Apa yang wajib bagi golongan kafir zimmi ini? Mereka perlu pertamanya al-khudu' liwilayatil qada' al-islami. Mereka perlu tunduk kepada kekuasaan hukum Islam yang ada dalam negara yang mereka tinggal. Mereka wajib ikut. Dan mereka perlu wattahakum, perlu sanggup untuk terima hukuman yang ada di situlah. Yang kedua, tajannub at-ta'arrud lil muslimin. Mereka perlu menghindari daripada mengganggu, mengacau umat Islam dan hal yang berkaitan dengan agama Islam. Ataupun Rasul mereka, ataupun kitab Al-Quran. Ataupun tidak boleh mereka mengkritik atau mempersendakan. Itu tak boleh. Ini pihak berkuasa, pihak kerajaan perlu fahamkan orang-orang bukan Islam, kalau dalam negara kita, mereka perlu tajannub, hindari tindakan ta'arud, mengganggu, mengacau umat Islam.
Contohnya tak tahulah betul atau tidak, kita pernah dengar ada sebuah negeri di Malaysia yang dikhabarkan orang-orang bukan Islam di situ tak benarkan azan. Masuk waktu solat, azan menggunakan pembesar suara atau guna speaker atau guna speaker luar masjid itulah. Yang kita dianjurkan untuk guna speaker ni azan sajalah. Sebab tu sebaiknya kalau untuk kuliah agama sebab ni kita guna speaker dalam sahaja. Dalam masjid dalam surau sahaja. Sebab yang menjadi syiar adalah azan sahaja. Tapi bila mereka campur tangan, dia kata azan ni mengganggu kami nak tidur subuh-subuh. Kita katakan kepada mereka, ini syiar agama mereka. Kalau mereka nak duduk dalam negara kita, mereka kena hormati agama kita dan mereka kena faham. Itu tugas mereka sebagai ahlu zimmah. Yang ketiga, tak boleh panjang-panjang, nanti tak sempat nak habiskan poin ni. Yang ketiga ni penting. Adamu izharil munkarat wal fawahish fid daulatil islamiyah. Mereka tidak boleh menzahirkan perkara mungkar, perkara keji dalam sebuah daulah Islamiyah. Contohnya kata'ari, seperti bertelanjang. Keluar jalan raya, tiba-tiba tanggalkan pakaian. Ataupun pergi berjemur tepi pantai, tak ada baju, tak ada seluar. Lelaki perempuan bercampur. Ini berlaku di negara Eropah, negara Barat. Tak apalah, itu negara bukan Islam. Tapi dalam negara Islam, orang-orang non-Muslim tak boleh buat begitu. Tak boleh mereka nak bertindak sesuka hati. Kita nak, hari ni kita nak buat pesta bogey ramai-ramai tepi pantai. Contohnya, na'udzubillah. Salah. Dalam negara Islam, salah. Pihak kerajaan boleh bertindak. Salah. Kita pun faham dalam rukun negara kita, salah satunya ialah kesopanan dan kesusilaan. Sama ada orang Islam, bukan Islam, dia kena jaga adab-adab dan kesopanan. Sebab tu dalam setengah premis kan dia tulis, orang Islam kalau masuk sini kena berpakaian menutup aurat. Itu jelas lah. Tapi kalau bukan Islam, perlu berpakaian sopan. Tapi masalahnya tidak gitu. Itu kita sedihnya. Ada sesengah bukan Islam tu dia masuk, saya tengok dekat Taman Perbandaran Tuku Anis, pergi jogging. Ada sesengah yang bukan Islam, biasa Cina lah. Hak perempuan tu pakai adalah t-shirt tu, t-shirt ketat, dia biasa pakai seluar pendek. Itu salah. Kalau nak pakai, pakailah seluar panjang sikit. Kita tidaklah mewajibkan mereka pakai tudung. Tapi mereka perlu berpakaian sopan. Kerana menghormati masyarakat Islam sekeliling. Ataupun mereka tidak boleh syarbul khamar, minum arak. Maksudnya minum arak di tempat yang terbuka. Kalau tempat dia, itu lain. Tidak boleh akulul khinzir, makan daging babi. Juga tempat yang terbuka secara izhar, secara zahir. Kalau nak makan di tempat dia secara tertutup. Bahkan dalam perbahasan ulama juga tidak boleh mereka nak ihdas, sengaja nak membina tempat ibadat seperti al-biya' wal kanais, biara-biara dan gereja-gereja. Kecuali tempat khusus untuk dia. Tapi wallahu alam itu apa yang berlaku negara kita tu, saya rasa itu lebih. Ini saya baca ni dalam ringkasan nota untuk hukum ahli zimmah. Hak realiti itu kita serah kepada pihak yang lebih berautoriti lah. Pihak para ulama dan juga orang-orang yang berkuasa. Kemudian mereka perlu meninggalkan perkara yang menimbulkan mudarat kepada umat Islam. Seperti mereka tidak boleh tajassus, tidak boleh mengintip, mencari rahsia umat Islam. Tidak boleh, apa dia lagi, nashruz zina, menyebarkan ataupun berlakunya perbuatan zina secara terbuka. Minum arak tadi dah disebut. Kemudian poin yang terakhir, yang keenam, perlu ada tamyiz, dibezakan diri mereka daripada umat Islam. Khususnya dari segi pakaian. Pakaian. Tidak boleh orang bukan Islam berpakaian sebagaimana orang Islam. Kalau mereka berpakaian sebagai orang Islam, maka timbul kekeliruan. Kita masuk kedai, sebuah kedai, orang bukan Islam, kedai orang Cina bukan Islam. Kita biasa pergi beli mungkin barangan hardware, beli besi, paku. Tahu-tahu hari kita tengok Ahmoy ini pakai tudung. Dia pun kata, saya bukan apa. Dia pun kata, dia tidak Islam lagi, cuma saya nak pakai. Salah tu sebenarnya. Salah, sebab boleh menimbulkan kekeliruan. Dia kena tamyiz, kena ada perbezaan. Sebab tu dalam Islam, bila orang bukan Islam masuk Islam, dia tak diwajibkan tukar nama.
Tak diwajibkan tukar nama. Cuma untuk tamyiz supaya tidak keliru, ditambahlah sikit di akhir tu. Di akhir tu. Ataupun dia tukar nama, tapi di akhir tu ada ditambah apa-apalah. Hak asal keturunan dia tu. Sama ada T ke, Lim ke, apa. Supaya tidak timbul kekeliruan. Kalau dia tak nak tukar nama, hak asal, itu saya bimbang takut timbul kekeliruan. Ada setengah tu nak guna nama asal. Sebab zaman Nabi, bila sahabat ni masuk Islam, macam contoh Abdullah bin Salam. Dia ni seorang Yahudi, Abdullah bin Salam. Bila masuk Islam, nama dia kekal dengan Abdullah. Tapi nama tu dah Islamik dah, sebab Abdullah. Tak ada masalah lah. Dan tak ada pula kata dia tukar nama ayah dia pun tak ada juga. Sahabat Nabi Umar ibn al-Khattab. Umar bila masuk Islam tetap dengan nama Umar juga. Al-Khattab. Tak ada pula dia tukar Umar bin Abdullah. Umar bin al-Khattab. Baik, itu tentang iltizamat. Kita ada sikit masa lagi. Kita pergi kepada hak-hak Ahlul Zimmah. Mereka ada hak juga. Itu haknya adalah kita perlu dakwah mereka ke jalan Allah. Bila kita orang Islam tidak ambil peluang untuk dakwah, dakwah ni mana kita bagi sedikit peluang untuk mereka mendengar Islam, itu hak mereka yang mereka tak tahu. Kita bukan paksa mereka, kita beri penerangan untuk mereka faham itu Islam. Kalau mereka masih memilih nak ikut agama asal, itu terpulang kepada mereka. Tapi kalau mereka memilih untuk Islam, maka jawabnya tidak ada paksaan. Kita tak paksa. Mereka ada hak untuk tidak dizalimi. Kita tak boleh aniaya mereka. Tak boleh sakiti mereka. Itulah masalahnya bila masing-masing tak faham. Jadi hak-hak kita sedih kadang-kadang tepat kita kes-kes mungkin. Sebab masing-masing tak faham, kadang-kadang orang bukan Islam ni ambil kesempatan. Dia kata kita terlalu bertoleransi. Kadang-kadang ada orang Islam pula dianiaya. Jadi kita berasa sedih. Sepatutnya mereka kena saling faham memahami. Bahkan kalau mereka tidak ganggu kita, mereka sebagai Ahlul Zimmah, kita perlu al-ihsan ilahi fil jiwari. Tekan mute tu. Tak, suara hilang. Ustaz mute tu. Tak tertekan tersentuh tu. Ya, betul. Okay, terima kasih telah beritahu. Kita melihat contohnya pendakwah terkenal Ustaz Abid Liu, bila dia beri sumbangan, dia tidak hanya menghakkan sumbangan itu kepada orang Islam, orang Melayu sahaja. Kalau orang tu orang Cina, India yang bukan Islam pun, kalau mereka ni orang yang susah, dia sampaikan juga bantuan. Adakah dia akan dapat pahala? Ya. Sebab dalam pahala sedekah, dia tak mengira sama ada untuk orang Islam, bukan Islam, semua dapat pahala sebab dikira berbuat ihsan. Nabi dah sebut dalam hadis Sahih Muslim, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah Ta'ala mewajibkan kamu berbuat ihsan untuk semua perkara. Sama ada sesama manusia, tanpa mengira manusia itu Islam ke bukan Islam, termasuk kepada binatang sendiri. Termasuk kepada musuh dalam peperangan, Nabi suruh berbuat ihsan, iaitu فَإِذَا قَلْتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةِ. Bila kamu membunuh musuh dalam peperangan, bunuhlah dengan cara yang baik. Bunuh untuk mematikan ia. Tidak boleh dia selepas dibunuh, dipotong tangan dia contohnya, dipotong telinga dia, dicongkil mata dia, itu salah. Walaupun dia adalah orang yang mati dalam kekafiran, itu salah. Sebab mereka juga manusia yang ada hak dari sudut karamah insaniah, kemuliaan manusia. Cuma mereka menjadi hina kerana mereka tidak memilih Islam sebagai pegangan hidup. Kemudian tidak boleh kita memulakan salam. Tidak boleh seorang Muslim memulakan salam kepada kafir zimmi. Tetapi kalau orang kafir zimmi memberi salam, hanya sekadar berkata wa'alaikum. Itu sahaja. Wa'alaikum. Ada pendapat ulama menyatakan boleh kita jawab salam secara lengkap.
Nak memulakan salam tak boleh menjawab salam secara lengkap. Ada ulama istinbat daripada ayat. Ayat itu dalam surah An-Nisa. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diberikan ucapan salam, ucapan selamat, maka hendaklah kamu jawab dengan cara yang lebih baik atau sekadar rudduha, membalasnya. Jadi kalau orang kafir zimmi wisale assalamualaikum, pilihan pertama sama ada kita jawab waalaikum ataupun waalaikumsalam. Tapi untuk mengelak rasa was-was, kita jawab waalaikum cukup. Waalaikum. Kemudian boleh bermuamalah dalam urusan jual beli, fil bai'i wa syira' tu dah disebut tadi. Dan perkara itu tak dilarang dalam syariat sebab Nabi SAW pernah membeli sesuatu daripada orang-orang kafir. Bahkan ada riwayat menyebut Nabi pernah bergadai baju besi dia untuk dapatkan makanan daripada kedai orang Yahudi. Barang yang Nabi gadai adalah dar'uhu, dia punya baju besi. Baju besi yang pernah Nabi guna dalam peperangan, digadai kepada Yahudi. Maknanya boleh urusan gadai-menggadai, urusan jual beli, boleh dilakukan dengan mereka. Sebab mereka termasuk ahlul zimmah. Itu sebahagian daripada perkara yang saya boleh bawakan di sini. Untuk kita buka minda kita. Adapun ayat yang kedua ataupun ayat ke-9 yang kita baca hari ini, itu merujuk kepada golongan kafir harbi yang secara qat'i, secara muktamad kita dilarang untuk memberikan walak kepada mereka apabila jelas permusuhan. Macam mana nak tahu jelas permusuhan? Iaitu tandanya antaranya al-khuruj ala wulatil umur. Mereka sanggup keluar buat muzaharah, bahasa Arab sebut muzaharah, buat tunjuk perasaan. Oh, kami bantah, kami protes begini-begini. Itu tak boleh. Itu lebih-lebih lagi kalau guna senjata tu lagi dahsyat. Mereka keluar menunjukkan rasa marah, memberontak, lepas tu guna senjata pula, itu lagi tak boleh. Jadi pihak berkuasa kena bertindak untuk mereka itu dikawal lah, supaya tidak semakin buruk. Tapi biasanya kafir harbi ini dia merujuk kepada orang kafir yang berada di luar negara Islam. Kalau duduk dalam negara Islam dan tidak jelas pembusuhan, maka kita menghukum secara zahir mereka itu dikira tidak memerangi kita lah. Kecuali secara jelas mereka memerangi kita. Cuma adalah isu-isu yang berbangkit, kadang-kadang sensitif kan, kita kata. Ada setengah tu bila nak digunakan tulisan Jawi, ada pihak-pihak yang melenting. Bukan suruh terima Islam, bukan suruh paksa puasa ke apa bayar zakat. Baru nak guna tulisan Jawi, ada yang sangat sensitif. Jadi adakah sensitifnya mereka dengan isu-isu yang dilihat lebih kepada keislaman dan kemelayuan ini melayakkan mereka dihukum sebagai kafir harbi? Ini perlu kepada perbincangan para alim ulama. Kini kita bincang secara konteks dalam ayat ni lah. Sebab itu perlu kepada perincian. Kita tak boleh tergesa-gesa dalam menjatuhkan hukum. Hukum ni dia perlu sangat berhati-hati. Sebab dia melibatkan ini melibatkan kemaslahatan bersama. Dan kaedah fiqh ada menyebut bahawasanya tasarruful imam manutun tindakan imam ini dia bertitik tolak kepada maslahah. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Tasarruf tindakan pemerintah terhadap rakyat berpaksikan kepada kemaslahatan. Sama ada rakyat tu yang muslim atau tidak muslim, semuanya melihat kepada maslahah. Jadi rasanya cukuplah untuk pagi ni tadabbur kita. Jadi yang banyak kita bincang hari ni berhubung dengan ayat ke-8 tentang hukum ahlul zimmah. Wallahu alam. Ada soalan ke? Ada soalan ke? Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Apa Nak Fadli? nak tanya sikit lah.
pasal soal bermuamalah kan. Ya, ya. Maknanya kalau kita bermuamalah dan mereka ni jelas muamalah dia memang dia punya tujuan perniagaan dia, bisnes dia tu sememangnya untuk dia kembangkan agama dia lah. Dan mungkin tidak berlaku di Malaysia tapi berlaku di luar negara. Maknanya katakan dia syarikat antarabangsa. Jadi tujuan dia buat bisnes tu adalah untuk dia kembangkan agama Kristian contohnya. Jadi kita bermuamalah dengan betul. dia tu setara mana boleh kita bermuamalah ataupun sebenarnya elok kita teruslah kata atau lagu mana sah. Wallahu a'lam. Baik, hukum asalnya muamalah tu harus, sebab kita pun tak tahu apa tujuan mereka nak cari keuntungan dari segi urus niaga mereka. Tetapi apabila sudah terbukti yang mereka menggunakan keuntungan perniagaan mereka untuk mereka kembangkan agama mereka ataupun mereka nak nak hak lebih dahsyat lagi kalau mereka gunakan untuk melawan balik Islam, itu sebaiknya kita tak terlibat. Kita cuba mengelak untuk daripada bermuamalah dengan mereka berdasarkan ayat wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, jangan kamu tolong-menolong dalam perkara yang membawa kepada dosa dan juga permusuhan. Saya pun tak pastilah tempat kita ni sejauh mana, cuma kalau kita tak tahu, bukannya harus. Tapi kalau kita tahu, sebaiknya kita mengelak. Kita melihat kalau di Indonesia, saya dapat tahu di Indonesia ada setengah orang Islam, dia bekerja di tempat yang dikatakan untuk membina rumah ibadat orang bukan Islam. Dia bekerja sebagai buruh binaan. Tempat tu tempat untuk bina tempat ibadat orang bukan Islam. Jadi dari segi hukum, setakat yang kita tahu, tidak boleh tu. Walaupun ialah orang ni bekerja dia kata cari rezeki, sebab kita dah secara tidak langsung membantu agama mereka dengan menyiapkan binaan tempat ibadat mereka. Kalau ada tempat kita tukang-tukang rumah, orang-orang yang bekerja dalam sektor pembinaan kemudian bekerja untuk menyiapkan binaan sebuah kuil ke gereja ke, itu sebenarnya tak boleh, sebab kita telah dikira membantu mereka dalam perkara dalam muamalah yang tidak harus untuk kita terlibat. Cuma untuk perniagaan itu urusan dunia yang tak termasuk urusan agama. Kita perlu untuk beli barang itu. Tetapi kalau kita ada pilihan untuk dapatkan di tempat lain, maka lebih baik dari segi nilai-nilai ekonomi dalam Islam. Sebab masuk bab muamalah nilai-nilai ekonomi. Kalau para jemaah rajin baca, saya syorkan baca buku yang ditulis Dr. Yusuf Qardawi, Daurul Qiyami fil Iqtisad Islami, peranan-peranan nilai dalam ekonomi Islam. Apabila kita berurusan dalam bab urusan jual beli, kita utamakan beli barangan Muslim dan beli di kedai orang Islam. Itu dari segi keutamaan. Tapi kalau tak ada pilihan tu, maka kita boleh memilih untuk membeli di kedai mereka. Cuma untuk soalan tadi, kalau kita jelas kita tahu mereka gunakan keuntungan itu untuk bantu agama mereka, sebaiknya kita mengelaklah. Berkata mohon kita digalak berurusan dengan ada hilai dah soalan tadi. Tak sempat nak baca. Kalau soalan ringkas sempat baca soalan bertulis, tapi kalau soalan itu panjang memang tak sempat. Dia muncul sekejap pada skrin lepas tu hilang. Okey, ada soalan lain sebelum kita mesti? Ya, Ustazah. Namsyah. Okay, Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Saya ada pengalaman masa dululah berjiran dengan non-Muslim. Ya. Kami pada masa tu dinding yang memisahkan kita dua tu, sebabnya rumah tu rumah dekat-dekat gitu kan, rumah dinding gitu je. Memisahkan dia. Jadi pada masa tu saya semaya, dia pun semaya juga. Tu bang calok dia tu masuk ke saya ni berdua kosong maya tu. Jadi jadi apa sepatutnya masa tu? Itulah. Okey, itulah dah. Ya. Okey. Yalah, maknanya cara ibadat mereka tu telah memberi gangguan kepada kita. Dia tak ada cara lain lah. Kita sebaiknya kita ajak berbincang dengan dia lah. Soal dia apa yang nak buat tu,
itu urusan dia. Tapi bila dah melibatkan soal ada bang caluk hak dibakar tu, memang dah mengganggu kita, betul lah. Mungkin bagi dia tidak mengganggu, dia rasa bau tu sedap, tapi benda tu memberi gangguan kepada kita, sama ada kita tengah solat ke kita ataupun kita ada urusan lain, jadi kita akan rasa tidak selesa. Jadi bila berlaku ketidakselesaan dengan sebab tindakan mereka, sebabnya kita berbincanglah dengan baik untuk mereka faham, sebab mereka perlu jaga hak jiran yang Muslim sebagaimana kita Muslim juga jaga hak mereka. Mana masing-masing tidak boleh buat sesuatu yang menimbulkan gangguan dan rasa ketidakselesaan satu sama lain. Sebab ini melibatkan soal baunya. Bau, kecuali kalau dia ada tempat khusus, dia buat ibadat tu di tokong dia ke di rumah ibadat dia, tak apalah. Ni tak masalahnya di rumah dia sendiri, dan rumah dia tu bersebelahan dengan rumah kita. Saya pernah pergi di rumah seorang kawan, dia ni dulu pensyarah sebuah universiti, orang lebih senior daripada kita lah. Di rumah dia di Pulau Pinang, bukan di Pulau Pinang, di Seberang Perai. Di Seberang Perai. Lama dah dulu pernah pergi. Rumah teras 2 tingkat, tepi rumah dia rumah Cina, ada anjing. Jadi kita nak masuk ke rumah ni pun rasa terganggu dengan bunyi saklakan anjing. Tapi jiran dia kata dia pun dah biasa dah. Jadi itulah. Sebabnya dibuat berbincang lah. Dalam kes yang begini. Baik, ada soalan lain? Ustaz. Ya, cikgu. Abang ni ahli zimmah dia ni, dia dibenarkan boleh dia punya apa ni dakwahkan dalam Islam saja bagi risalah tentu untuk dakwah orang Islam supaya masuk agama dia, boleh ke? Itu tak boleh. Dalam negara Islam tak boleh. Itu termasuk dalam bab tadilah, mereka perlu tajannub at-ta'arrud lil muslimin. Perlu menghindari perkara hak mengganggu umat Islam. Termasuklah mereka pergi ke rumah-rumah orang Islam, sebarkan risalah-risalah, buku-buku kecil tentang agama mereka. Ni hak biasa kita tengok begini, hak berlakunya adalah membalik Kristian. Banyak berlaku. Tapi mungkin tak berlaku di Semenanjung, mungkin wallahualam mungkin berlaku di Sabah, Sarawak, tak tahulah. Tu kita kena tanya orang di sana. Sebenarnya tak boleh. Dalam negara Islam mereka tak boleh buat begitu. Sebab kita punya kuasa tertinggi tampuk pemerintahan kita berada di tangan orang Islam. Perdana Menteri kita Muslim, Islam, dan kita berada di bawah, kalau ikut sistem, kita punya sistem demokrasi raja berperlembagaan, raja kita pun adalah Melayu Muslim. Jadi itu yang kontrol semua. Jadi mereka tak boleh buat begitu. Untuk kita, ya, kita boleh dakwah mereka. Tapi kita tak paksa mereka. La ikraha fiddin. Tidak paksa. Cuma kita bagi peluang untuk mereka kenal agama. Kalau mereka terima, itu untuk kebaikan mereka. Kalau mereka tak nak terima, itu hak mereka. Ya, tadi Tok Ngulu ada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Kebanyakan kita orang Melayu lah, di sama ada Kelantan, termasuk Ambo sendiri lah. Kalau nak kecek, kalau nak berdakwah dengan orang bukan Islam ni, rasa payah. Sebab sama ada berkali tak pandai ke apa, ada tu cara kan. Pasal pernah Ambo ajak saing Cina tu, dia ajak pergi makan restoran nasi kandar lah. Ambo kata apa dia ni? Dia pun Ambo kata tak segi kedai tidak bersih kata. Bapa tak bersih dia kata. Halal dia tengok, dia kata dia basuh sayur secara rawuk gitu secara rendah tu. Mana Islam ajar basuh sayur ni kena jiru kan. Basuh benda-benda ni kan. Lepas dia pun dia mikir dia boleh terima lah. Tapi saya pun tak pandai nak olah lagi benda tu. Jadi banyak kelemahan orang kita sendiri, walaupun dikelilingi oleh orang bukan Islam pun kita tak pandai nak ajak dia tu ke arah Islam. Ya, betul. Walaupun saya setuju satu dengan ayat pun kita tak boleh nak itu. Bagaimana Ustaz nak itu? Saya sangat-sangat setuju dengan Tok Ngulu sebut tadi. Inilah kelemahan kita yang kita akui, sebab bukan sahaja orang awam, bahkan kalau kita perhati ustaz-ustaz kita, pendakwah tutup dulu kita hanya berdakwah di masjid dalam bentuk menyampaikan ilmu agama kepada orang Islam. Dia dakwah Nabi dan Rasul sebenarnya tarik orang kafir masuk.
agama Allah. Itu dakwah asalnya. Semua dakwah Nabi dan Rasul adalah mengajak orang yang tak tahu agama gapo untuk ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Untuk mereka itu ikut ajaran agama Allah dan beribadat kepada Allah. Itu dakwah hak sebenar. Itu kelemahan kita. Sebab tu saya perhati dalam konteks Malaysia, ialah mungkin cara Tok Ngulu buat tadi dah okey dah kenal dia. Cuma kalau boleh kita ada backup pula untuk susulan lepas tu. Kalau sebelum ni dia ajak kita makan restoran nasi kandar, kita rasa tak selesa sebab kurang bersih. Mungkin satu masa Tok Ngulu boleh ajak dia pula pergi makan restoran nasi ulam ke. Kita pula ajak dia. Kita ajak dia. Kita kena wujudkan satu hubungan yang baik walaupun berlainan agama. Tujuan hubungan baik ni supaya kita boleh perkenalkan sedikit demi sikit. Kita kata saya Nabi Muhammad ni gini, sahabat Nabi gini, Islam ni gini. Dia akan buka sikit minda dia. Bila kita ada peluang untuk kita mendekati dia. Sebab tu dalam konteks Malaysia saya dapati dakwah terhadap bukan Islam ni banyak dipelopori oleh golongan mu'allaf yang masuk Islam. Ustaz Abid Liu. Kan? Dia asalnya tidak Islam. Cina Pahang dia tu. Dia hak bersungguhnya. Bagi bantuan, patut ada orang bukan Islam masuk pun atau usaha dakwah dia. Kemudian Brother Kamaruddin di Pulau Pinang. Dulu dia seorang Kristian. Dia ni bangsa India. Dia juga buat. Kemudian Brother Lim. Lim daripada Melaka. Dia pernah mari di surah Aman itu. Lim Yue Meng. Lim Yue Meng. Itu pun mu'allaf. Jadi mereka ni yang lebih ke depan dalam usaha dakwah untuk tarik bukan Islam masuk Islam. Orang Melayu yang asal dari Islam ni seolah-olah tak terlibat dengan dakwah untuk tarik non-Muslim masuk Islam. Sebab tu kata kita seperti hilang punca. Apa kita nak buat? Apa kita boleh buat? Kalau kita yang duduk di Taman Kenangan ni dekat dengan Surah Aman, kita pun tahu Surah Aman, Masjid Aman ni depan tu banyak rumah-rumah orang bukan Islam. Kita nak pergi rumah ke rumah memang tak boleh. Dia kena wujud satu hubungan dua hala antara komuniti masyarakat Islam dengan masyarakat Islam. Cari siapa ketua dia dengan ketua kita. Biar kita kenal dia, dia kenal kita. Ni saya cadangkan benda ni kita kena berbicara dengan pihak YB kita lah. Kalau kawasan kita, kawasan Masjid pada Bonga dengan Surah Aman ni, YB Kak Ani lah. Kalau boleh. Kita apa-apa pendekatan yang kita boleh masuk untuk kita wujudkan dia panggil apa dia? Allah pada dalam TV Al-Hijrah tu. Dialog harmoni ke apa, dialog ni. Masing-masing cerita tentang agama mereka, kita berdialog, bertukar pendapat untuk tu. Kalau kita tak buat gini payahlah. Brother Firdaus Wong tu pun sama juga. Dia antara orang yang aktif dalam dakwah untuk dakwah bukan Islam masuk Islam. Tapi kita tak jumpa satu NGO Islam pendakwah yang orang pendakwah ni orang Melayu Islam boleh buat kerja dakwah untuk tarik bukan Islam masuk Islam. Setakat ni tak jumpa lagi di Malaysia. Belum ditemui lagi. Itu kita kena akui ni kelemahan kita. Kelemahan ustaz-ustaz kita, pendakwah ahli ulama kita. Sebab dakwah kita hanya fokus sampaikan ilmu Islam kepada Islam. Tapi untuk dakwah bukan Islam, kita tidak pergi lagi ke arah tu. Belum mengorak langkah ke arah tu. Sebenarnya hak tu hak dakwah yang sebenarnya. Saya cukuplah untuk setakat hari ini. InsyaAllah kita sambung lain kali untuk sambungannya. Kemudian ayat berikut itu ada kaitan dengan apabila wanita yang musyrikah, yang musyrik masuk Islam dan menjadi orang beriman, maka putus hubungan mereka dengan suami mereka yang belum Islam. Bila tu ayat tu. Salah satunya berlaku kepada anak sulung Nabi Zainab. Tapi tak boleh cerita lah ni. Kalau cerita ni habislah. Kena cerita esok lah. Nak tahu kisah suka duka kehidupan anak sulung Nabi Zainab binti Rasulullah SAW yang ada kaitan dengan ayat ke-10. Jangan lupa pastikan temu janji kita esok. Esok pula lah hari Sabtu. Ya, apa dia?
InsyaAllah. InsyaAllah, ya betul, insyaAllah. Jadi kita berhenti setakat ni. Apa yang baik daripada Allah, semoga perkongsian ini memberikan penambahan ilmu dan boleh membuka minda kita dalam isu-isu yang kita bincangkan dalam ayat yang kita baca ni. Di sekolah pun tak ada kursus macam ni, betul. Ustazah Masya kata di sekolah pun tak ada, betul, tak ada. Kalau ada, sebenarnya itu yang lebih baik. Kita boleh buka minda kita dan kita cari satu pendekatan untuk kita kembang luaskan usaha dakwah kita. Jadi setakat itu sahaja. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Terima kasih banyak Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Terima kasih Ustaz.